So embryogenesis ni ialah is the formation and development of an embryo. Korang ada tak handout ni? Okay, so basically dalam bila kita nak hasilkan embryo ni, embryo tu maksudnya baby tapi dalam perut. Macam tu. Dia kita start dengan gamete. Lepas tu bila dia fertilize, dia jadi, kita panggil zygote. Okay, bila dia fertilize, kita panggil zygote. Bila dia dah lebih daripada satu sel, sebab zygote tu dia satu sel je kan, dia single cell. So bila dia lebih daripada satu sel, 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke, so kita panggil dia sebagai embryo. And then bila dia dah membentuk sifat manusia, kita panggil dia fetus. And then bila dia dah lahir, baru kita panggil dia baby. So kalau kita cakap nak pergi scan baby ke? Salah lah tu sebenarnya term tu. Sebab sepatutnya dia scan fetus. Sebab dia masih lagi dalam perut kan. Okay, so untuk kita nak hasilkan baby, kita nak hasilkan formation of baby tu, formation of fetus tu dalam kita punya womb. Okay. So kita start dengan this one is gametogenesis. Gametogenesis. So gametogenesis apa? Penghasilan gamet. Yes, penghasilan gamet lah, jantan dengan betina. Okay. So gametogenesis, kita nak form ovum and sperm. Yang korang dah belajar oogenesis, spermatogenesis, itulah dia gametogenesis. And then after korang dah hasilkan ovum, dah hasilkan sperm, so kita buat fertilization. Okay, fertilization tu apa? Fertilization tu apa? Ovum dan sperm fuse. Fusion. Fusion of male and female nucleus. Bukan gamete tu tau. Nucleus tu yang fuse, tu yang kita panggil fertilization. Okay, so bila dah hasilkan fertilization, dekat sini terhasilnya zygote. Okay, so zygote tu dia satu sel, one cell. So bila dia one cell, dia kena undergo cleavage first. Okay, cleavage tu apa? Cleavage tu ialah bila dia buat cell division, banyak-banyak cell division. Multiple cell division. So daripada satu sel, dia jadi 2 sel. Daripada 2 sel, dia jadi 4 sel. Daripada 4 sel, dia jadi 8 sel. Macam tu. Rupanya buruk sikit lah. Okay. So this is zygote. This one is 2 cell stage. This one is 4 cell stage. Okay. And then this one is 8 cell stage. 8 cell stage. Okay. And then bila dia dia develop lagi, okay, so dia lama-lama dia akan membentuk satu struktur yang banyak sangat sel kat dalam 16 hingga 32. Okay, 16 hingga 32. 16 hingga 32 cells. So this one kita panggil sebagai morula. Okay, so daripada zygote kepada morula ni, ini kita panggil sebagai cleavage lah. Okay, so saya tulis kat sini. Zygote hingga morula. Okay, so this one is cleavage. So daripada morula, kita akan undergo pula stage yang seterusnya, which is gastrulation. Gastrulation ni, function dia ialah kita nak form what we call as blastocyst. Blastocyst apa? Blastocyst tu is this one. Okay, blastocyst tu, sorry. Sekejap. Saya cek dulu. Oh bukan. Kita hasilkan daripada morula ni, kita hasilkan blastocyst. Sekejap. Kita hasilkan blastocyst. And then untuk gastrulation, kita nak develop blastocyst tu. Dah hasilkan, tapi kita nak develop lagi. So apa beza morula dengan blastocyst? Okay, morula, macam mana saya nak gerakkan dia? Okay, so morula, saya ke bawah boleh tak? Okay. So morula dia ada 16 hingga 32 sel. Okay, kalau blastocyst dia ada dalam 100 sel. Okay,
Plus minus lah, around 100 cells. So morula dia masih lagi a compact ball structure tau. Tapi kalau blastosis, so this is blastosis. Okay, dia dah ada macam bentuk yang spesifik. Dia ada dinding. Okay, lepas tu dia ada macam satu ketul daging yang Allah cakap kita dijadikan daripada seketul daging. So inilah seketul daging tu. So seketul daging ni, inilah yang kita panggil sebagai inner cell mass. Ya, mass. Kak Alun nak apa? Ada tidur. Ada bangun dah ke? Okay, so inner cell mass ni lah yang akan membentuk kita lah. Okay, yang akan membentuk fetus nanti. Okay, so this is blastosis. So gastrulation ialah bila mana kita nak develop blastosis tu. Nak develop macam mana? Kita nak develop dia untuk dihasilkan 3 layer ni. Ada ectoderm. This one is, betul lah, ectoderm, mesoderm dan juga endoderm. Faham tak so far? Faham, Ida. Faham Okay, jap. So, untuk blastosis yang awak pernah tahu, dia ada 3 structure lah. Okay, 3 structure yang utama. Yang pertama ialah inner cell mass ni. Okay, yang pertama ialah inner cell mass. Yang kedua ialah dinding dia tu. Okay, dinding dia tu nama dia ialah trophoblast. Trophoblast. Okay, trophoblast. And then dalam dia macam ada liquid structure tau. So dalam ni kita panggil sebagai blastosol. Blastosol. Okay, so keseluruhan 3 structure tu dipanggil sebagai blastosis. Okay, and then bila kita nak apa nama? Okay. So, jap. Apa lagi yang penting sikit untuk orang bagi tahu? Korang tahu? Ada tak madam korang cerita pasal epiblast dengan hypoblast? Ada tak? Ada kod. Tak payah cerita lah. Dia kompleks sikit yang tu. Kita terus masuk kepada gastrulation je lah. Okay. And then kita buat gastrulation. So start from here. Okay. Awak akan membentuk satu structure yang kita panggil sebagai gastrula. Tadi blastosis, ini gastrula. Apa beza blastosis dengan gastrula? Okay, so bentuk dia sama, size dia tak membesar pun lagi. At this point, dia maintain same size. Masih lagi ada dinding. Okay, tapi dia punya cell mass dah ada layer. Okay, kita ada, saya ambil warna samalah. Okay, kita ada ectoderm paling atas. Okay, and then kita ada mesoderm. Sini. Tengah. And then, apa lagi? Warna hijau. And then kita ada endoderm. Ectoderm, mesoderm, endoderm. Okay, ectoderm, mesoderm, endoderm. So, tulis sikit. This one is ectoderm. This one is mesoderm. Dan juga endoderm. So kalau korang confuse, cara saya ingat ialah ectoderm tu, C tu, dia untuk cengkerang. C tu untuk cengkerang. So cengkerang duduk dalam ke duduk luar? Luar. Okay. So kalau korang tahu tu luar, outside, okay, outer layer, okay, outside layer. So awak tahulah endoderm tu paling dalam. Okay, inside. So antara outside dengan inside tu ada something yang kat tengah. Okay, which is the middle one. M tu. M ialah untuk middle. So this is middle one.
Biasa student dia confuse ectoderm dengan endoderm. So saya ingat C tu ialah cengkerang. Okay. So dapatlah structure gastrula. So at this point kita dah ada 3 layer. Penting, 3 layer ni kita panggil sebagai germ layer. So for gastrula tu apa? Gastrula tu ialah cell that consists of, bukan cell, structure that consists of 3 germ layer. Yang kalau korang pernah dengar germ cell tu kan. So germ cell tu ialah this one lah. Dia ambil daripada structure yang belum develop. Okay, so at this point ectoderm, mesoderm dengan endoderm belum membentuk apa-apa specific function pun lagi. Okay, so nak hasilkan gastrula ni nama proses dia ialah gastrulation. That's why dia gastrulation. Gastrulation to form gastrula. Develop blastocyst to form gastrula. Gastrula. Minta maaf lah ya, tulisan tak pernah nak improve. Okay, so and then finally kita ada organogenesis. Okay, organogenesis tu, genesis tu buat, organ tu organ lah. So apa dia punya definition agak-agak? Ni korang ni. Sekejap madam. Tengah gali-gali buku. Jadi buku, tak saya buku, fikir je. Genesis tu buat, organ tu organ. So organogenesis? Produce organ, madam. Produce organ. Kita nak form organ. Okay, so organogenesis. Dia ialah untuk form organ. So at this point, masa dalam perut tu, masa dalam rahim tu, belum lagi diberikan nyawa lah, tak ada lagi nyawa. Okay. So organogenesis is the formation of organ. Okay, so untuk this part, korang jangan hafal tau. Jangan hafal. Sebab kalau hafal, dia beban. So macam mana nak ingat madam kalau tak hafal? Kita fikir. Okay, so first kita ingat C tu, ya, C tu ialah untuk cengkerang. Cengkerang tu maksudnya duduk dekat luar. So your body, apa yang paling luar? Kulit. So apa yang dia buat ialah skin. Okay. And then kulit tu ialah sejenis organ yang macam mana? Cepatlah. Kulit tu, korang tahu tak kulit tu organ? Sensor. Sensory, bukan sensor. Sensor tu sensor tu dah XXX tu lain. Okay, so dia adalah sejenis sensory organ. Okay, sensory organ. Kalau kilang kan, dia buat coklat susu. Agak-agak kilang tu dia boleh tak buat coklat putih, coklat hitam? Boleh tak agak-agak? Boleh? Boleh kan? InsyaAllah. Yelah, boleh lah sebab dia kilang coklat. Mesti dia boleh buat coklat susu, coklat strawberry, coklat apa-apa coklat lah. Asalkan dia coklat. Sama juga macam kita punya ectoderm. Dia boleh hasilkan satu sensory organ. So bermaksud dia juga boleh hasilkan macam-macam sensory organ yang lain juga. So apa dia sensory organ awak? Senyap pula dah. Ini Akil pun tahu apa sensory organ ni. Tangan? Mata. Mata mana mata? Telinga. Eyes. Tang. Tangan. Tadi saya dengar ada orang cakap tangan. Betul ke sensory organ kita tangan? Itu organ. Itu organ? Tangan tu organ ke? Tangan tu organ ke? Teruknya korang ni. Tangan bukan organ sayang. Yang organnya kulit. Kulit dekat tangan tu is organ. Okay, tangan is a part of the body je lah. Bahagian badan sahaja. Tapi dia bukan organ. Okay, so sensory organ kita dekat tangan tu ialah skin. Okay, kalau dekat tang tu kita punya taste buds. Kalau dekat mata tu untuk kita melihat. Lagi apa lagi?
Kita kan ada 5 dia Hidung. dia rasa. Hidung. Nose. Bukan telinga. Ears. Okay, so basically ectoderm dia akan buat benda-benda ni. Kalau korang ingat dia cengkerang dan dia hasilkan skin, you should remember that dia pun also boleh hasilkan semua jenis sensory organ yang lain lah. Boleh? Clear tak? Boleh dia. Boleh. Kalau gigi agak-agak ectoderm buat tak? Tak. So, Tak. Bukan dia. Dia buat juga sebab dia sebahagian daripada takkan dia nak hasilkan tang semata-mata, mestilah ada dia punya satu mestilah Allah jadikan korang complete set satu mouth lah. Maksudnya tang ni ialah mouth lah. Okay, kita ada gigi, ada gusi sekali, ada tang, ada pipi, kan berlubang pula mulut orang kan. And then sama juga nose. Nose pun dalam dia basically ada sinus. Tahu sinus tak? Rongga-rongga sinuses. Kan kalau orang putih, tahu. kalau orang putih dia tak cakap sesama, weh aku sesama tak. Dia akan cakap macam ni, I have sinus. Maksudnya apa? I have sinus tu dia apa nama? Dia sesama lah. Dia sesama tu. Dia macam hidung dia berair. Yang tu sinus. Okay? And then kita tengok endoderm pula. Endoderm yang paling dalam. Paling dalam. Okay, dalam. So dalam yang macam mana? Dalam yang ada rongga. Dalam yang ada rongga. Macam kita punya saluran pemakanan. Kan kita, macam mana kita makan, dia boleh keluar kat buntut. Sebab dia ada salur kat dalam. Dan salur tu ialah organ paling dalam badan korang. Faham tak? Faham? Faham kan? So basically endoderm tu ialah organ-organ yang ada rongga di dalamnya. Kalau liver endoderm tak? Bukan. Kenapa tak? Sebab dia tak ada rongga. Sebab dia tak ada rongga. Yes, dia tak ada rongga kat dalam. Okay, so contoh yang ada rongga kat dalam? Usus. Usus ni dia. Usus. So kita Jantung? punya digestive tract. Jantung bukan. Jantung tak ada rongga kat jantung macam mana cakap? Jantung dia rongga ni maksudnya dia macam boleh bocor tau. Boleh masuk dan keluar macam mana cakap? Dia masuk sebagai apa yang awak nak, dia keluar sebagai apa yang awak tak nak. Macam tu. Kalau jantung ni tak lah. Jantung tak kira macam bukan endoderm. Jantung Kalau paru-paru paru-paru yes. Paru-paru yes. Sebab paru-paru dia ada esophagus. Kan? Esophagus masuk kan? Daripada perut pula. Daripada mulut, daripada hidung kan? Masuk esophagus pula. Trachea. Ya Allah ya Tuhanku. Dia ada trachea. So yes, lungs, respiratory system. Respiratory system. Sebab dia masuk melalui lubang hidung ataupun lubang mulut dan dia keluar pun melalui lubang hidung dengan lubang mulut. Macam tu. Okay? Lagi apa lagi? Ada lagi tak? Lalu glands ni dia. Glands? No. Glands kelenjar. Kelenjar dia hasilkan dalam badan je. Dia tak keluar badan. Dia tak keluar daripada badan. Apa lagi yang korang keluarkan? Hari-hari korang keluarkan. Kau tak sedar ke? Pagi-pagi buta. Peluh. Peluh no. Peluh skin kan? Peluh skin. Tak kira. Tapi kan dia kenapa glands tu smart guide cakap endo? Ya ke? Alamak ai. Sekejap. Saya tengok sekejap. Apa dia long? Patut. Ni mainan punya. Macam mana nak check? Ambil yang real punya lah. Ambil yang real punya dalam bilik ibu. Korang. Kalau glands ni dia ada macam. Ada buku cakap ya, ada buku cakap tak. Macam tu lah kot. Sekejap. Tengok sekejap balik. Tembak. Tengok berapa. What's your temperature? Kat mana dia cakap? Muka surat apa? 116. 36. Hijau lah sayang. 116. Endoderm.
Yelah, glands on skin betul lah. Skin kan? Yang tu ke? Epidermis glands on skin tu? Habis kot kat dalam ni. Lama ke? Dia tulis tak habis kot. Dia sepatutnya dia glands on skin. Dia cakap glands je. Dekat Oh, ya endo. ke? Tak. Dia glands on skin. Memanglah kalau dekat skin kan kita ada banyak glands. Gland peluh, glands. Smart Apa guide lagi? yang dia salah. Itulah. Gambaran. Okay, so satu lagi yang pagi-pagi korang tak buang air ke? Tak pernah buang air Buang. Buang madam. Itu yang saya masuk. Itu yang saya masukkan, benda yang awak ambil daripada luar masuk dalam badan ataupun daripada badan awak keluar ke environment. So endodem dia macam tu. Endodem benda yang ada saluran yang boleh mengambil ataupun membuang daripada surrounding. Macam gitu. Okay. So kalau tadi, so that itulah, ingat 3 pun cukup dah. Mana-mana yang dalam smart guide yang awak rasa confused, awak tak payah ingat lah. Awak ingat yang awak confirm je. Okay. And then kita ada mesodem. Mesodem tu maksudnya middle. Middle. Okay. So kalau saya dah lama tak lukis Baymax. Ni Baymax. Baymax Baymax daripada sisi tau. Ni tangan dia. Ni kaki dia. Daripada sisi Ni tangan dia satu lagi. Okay. So kan kalau awak tengok daripada sisi, daripada kalau kita keratan rentas daripada sisi, okay, korang akan nampak this is dia punya skin. Okay, dia punya luaran dia. And then korang akan nampak ada salur daripada mulut sampailah ke perut, sampailah ke bontot. Salur. Okay. So itu adalah, this one is endodem. This one is ectoderm. So anything in the middle. Anything in the middle. Maksudnya apa-apa di tengah antara saluran ni dengan luar ni. Tengah-tengah ni. Ini. Semuanya adalah mesodem. Faham tak? Boleh bayang tak? Boleh madam. Boleh kan? Faham? Faham tak? So apa yang kat tengah tu? Apa yang korang ada kat tengah-tengah tu? Lemak. Lemak tu dia bukan Tuhan jadikan, itu kau jadikan. Kau buat sendiri. Itu tak ada. Tulang je. Tulang itu Allah jadikan. Okay, so kita ada bones ataupun skeleton lah, skeleton. Okay, so mesodem, apa organ yang mesodem hasilkan ialah skeleton ataupun sistem dia kita panggil apa? Sistem apa? Alah, hai. Supporting system ke? Supporting system Ingat sistem apa? Sistem sokongan apa tak? Ya. Sekejap. Ingat. Tak apalah, abaikan. Skeleton je lah, skeleton. Apa lagi yang ada? Otot madam. Otot. Bukan otak otot. Otak siapa buat? Otak ialah ectoderm Otak ialah brain is ectoderm. Kenapa? Sebab brain dia control kita punya sensory organ. So dia kilang yang sama. So mungkin juga dalam smart guide tu dia cakap glands, dia refer kepada pituitary gland. Pituitary gland ialah brain lah ataupun hypothalamus gland also brain. Most of the glands dalam brain is ectoderm sebab dia macam sistem kepada sensory organ. Okay, so brain ialah ectoderm. Kalau otot which is muscle, yes, dia adalah mesodem. So any organ yang diperbuat daripada muscle, contoh tadi saya dengar heart, kan? So heart ialah cardiac muscle. So dia diperbuat daripada muscle, so dia ialah kilang mesodem. Apa lagi organ yang mempunyai muscle di dalamnya? Muscle yang kalau macam apa nama, perut pun muscle juga kan, tapi dia lebih kepada digestive tract. Yang ni dia tak ada digestive tract. Dia tak ada saluran dan dia adalah sketul muscle. Apa? Apa yang korang ada tak? Korang terfikir apa-apa? Kalau ginjal madam? Yes, betul. Kidney. Kidney ialah seketul muscle dan dia tidak ada saluran keluar direct. Dia macam
dia bukan ectoderm lah. Dia macam dia lebih kepada mesoderm. Okay. Lagi ialah korang punya gonads. Gonads korang, which is testis dan juga ovary pun ialah muscle juga. Okay. Apa lagi? Uterus pun tak silap saya ialah mesoderm juga kalau uterus. And then dekat tengah-tengah badan kita paling penting kena ada juga kita punya blood kan. Blood. So blood tu sel juga. So blood is also formed by mesoderm lah, dekat dalam tulang. Dalam bone marrow kan. Kita punya bone marrow dia akan hasilkan blood. So komponen-komponen yang terhasil daripada mesoderm. So clear tak? Clear madam. Clear. Clear? Okay. So bila dah hasil dah ada ectoderm, dah ada mesoderm, dah ada endoderm. So barulah dia boleh growth. Okay, membesar. At this point baru dia membesar. Okay. Kalau tadi tu macam cleavage zygote tu kan. Zygote tu katakanlah dia 2 mikrometer. Sampai ke gastrula ni dia masih lagi 2 mikrometer. Okay. Size dia tak berubah. At this point size dia tak berubah. Size maintain the same. Okay. Tapi bila dia dah buat organogenesis, maksudnya dia dah ada dia dah nak buat organogenesis, dah ada 3 layer ni, barulah size embryo tu dia akan makin besar, makin besar, makin besar. Okay, at this point barulah perut pun makin gemuk, makin gemuk, makin gemuk. Bukan gemuk, makin boncik. Okay. And then, apa lagi ya? Tak adalah. Masuk roles of hormone. Kita terus ke macam mana? Kan ada nak tanya apa-apa dulu ke? Madam. Digestive tract dengan bladder lain Lain lah Nazrul kau ni. Digestive tract kan dia adalah mulut. Ni. Sini mulut. Lepas tu esophagus. Lepas tu masuk stomach kat sini. Lepas tu masuk kita punya small intestine, large intestine, anus. Itu digestive tract. Kalau bladder kan dia daripada kidney. Kan ni kita punya kidney. Kan? Alamak. Macam tu. Itulah lebih kurang dia macam bentuk uterus. Ini Kan? Faham. So dia lain lah. Dia sistem yang berbeza. That's why bladder kita panggil excretory system. Excretory system. Okay. Ada lagi nak tanya? Tak ada lah. Tak ada madam. Proceed. Okay. So, untuk roles, dia sebenarnya senang je. Tapi kalau bila baca tu dia macam pening lah sikit. Okay, so bila korang pregnant, bila kita ni pregnant, okay, so dia start, bila mula-mula dia embryo kan, dia embryo. So embryo tu nak membentuk tropoblast, cerita tropoblast tu Ni ialah, kalau tropoblast maksudnya dia adalah struktur apa? Apa nama dia ni? Baru cerita tadi, tembak kan? Blastosis. Blastosis. Thank you. Okay, so this is blastosis. Tropoblast. So dia ada struktur nama dia tropoblast. Trophoblast. So blastosis ni dekat mana? Blastosis ni dia masih lagi dalam keadaan bergolek-bergolek tau. Dia bergolek-bergolek. Maksudnya dia lekat ke belum? Dah lekat ke belum? Belum. Saya ambil gambar ni. Nampak tak? Kat sini. Tak clear sangat. Sebab saya kecil sangat. Saya jimat ruang lah konon tadi. Hai. Alah. Okay. Kat sini tau. Ni fertilization. Betul-betul lepas daripada ovary tu kan. Baru nak masuk fallopian tube. And then lepas tu jadi zygote kat sini. Zygote masih lagi dekat fallopian tube.
And then second 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell stage, morula, and then jadi blastosis. At this point, blastosis dia masih lagi bergolek tau. Okay. And then lepas blastosis nak jadi gastrula, barulah dia melekat. So apa yang membolehkan dia melekat? Ialah bila mana tropoblast ni dia keluarkan macam akar tau. Dia jadi macam ni. Macam itu. Dia macam akar lah. Cilia ke? Cilia. Structure macam cilia ke madam? Betul. Dia proses dia mula-mula dia keluarkan villi. Bukan cilia. Cilia tu macam cilia tu dia macam bulu kan. Cilia tu macam ni. This is cilia. This is villi. Villus. Satu. Villi. Banyak. Boleh tak Nazrul? Beza tau Boleh, cilia dengan ni beza. Cilia tu dia macam bulu. Okay, so dia keluarkan akar ni, dia keluarkan villi ni, and then this structure membentuk chorion. Ni ialah chorion. Kita panggil sebagai chorion. Chorion ni function dia ada dua. Yang pertama, dia nak masuk dalam korang punya dinding uterus tu. Dia nak masuk, dia nak macam menyelit. Dia akan form salur darah untuk melekat. Kita panggil sebagai implantation pada dinding uterus tu. So nanti dia lekat dekat korang punya uterus. Boleh bayang tak? Boleh. Boleh Okay. And then so chorion ni dia ada dua function saya cakap tadi kan. Yang pertama ialah sekejap, kita tepikan sikit. This is saya punya structure of chorion. Okay, so masa first trimester. First trimester kan kita punya pregnancy ialah 40 minggu. Okay, kita punya pregnancy ialah 40 weeks. Ataupun 9 bulan 10 hari. Okay, so 40 weeks ni terbahagi kepada 3 semester pula. 3 trimester. Okay, so basically dalam 13 minggu lebih lah. 13 hingga 14 minggu. Okay, satu trimester tu 13 hingga 14 minggu macam tu. Okay, so pada minggu pertama hingga minggu ke 13 lah saya cakap 14 lah. Okay, so awal-awal tu, okay, tropoblast tu dia akan hasilkan chorion. So chorion ni dia ada dua function. Yang pertama dia nak implant. Dia nak implant on uterus wall. Okay. Yang kedua ialah dia nak hasilkan satu hormon, nama pendek dia HCG. Huruf kecil ke sebenarnya? Huruf kecil ke huruf besar? Tak ingat dah. Dalam semangat tu kecil. Kecil kan? Ingat dah. Tengok balik. Saya salah. Si korang ajak saya gaduh. Mana lah saya. Betul lah. HCG. Human chorionic gonadotropin. Human chorionic gonadotropin. Kenapa chorionic? Sebab dia dihasilkan oleh chorion. Chorion tu kat mana? Chorion tu datangnya daripada tropoblast. Villi yang terhasil daripada tropoblast. Kat mana tu? Dekat struktur blastosis. Sebelum dia nak membentuk gastrula. Okay? And then, apa sayang? Kenapa long? Minum air lah, minum air masak. Okay, so apa function HCG? So function dia ialah nak maintainkan corpus luteum. Ingat lagi tak corpus luteum? Ingat. Kan? So corpus luteum ni, function dia nak secretkan kita punya estrogen dan juga progesteron. So, kalau tak ada, kan estrogen dengan progesteron tu function dia untuk tebalkan kita punya dinding rahim. Okay, maintain thickness. Kalau tak ada corpus luteum, tak ada estrogen, tak ada progesteron,
dinding rahim awak akan runtuh. So bila dinding rahim awak akan runtuh, so kat sini berlakulah miscarriage. Faham tak? Faham tak? Faham tak? So itulah kepentingan HCG. So basically benda ni semua ni kita nak prevent miscarriage. So untuk mengelakkan keguguran, HCG kena pastikan korpus luteum kekal ada untuk dia secrete estrogen dan juga progesteron. Supaya estrogen dengan progesteron boleh kekal maintainkan ketebalan dinding rahim awak. Supaya pregnancy tu selamat. Boleh implant dengan selamat. At this point, mungkin akar-akar dia tu, akar-akar Korean tu masih lagi pendek. Masih lagi macam baru nak macam pokok, akar pokok tu kan, baru masih lagi kat surface lah, dia tak pergi dalam lagi. Clear tak? Ya, madam. Clear Okay, so kalau kita tengok sikit smart guide, dengan saya ni tak ada smart guide SDS yang latest. Kalau tengok sikit smart guide, boleh tak cerita by semester Dia sekaligus smart guide awak? Madam. Sekaligus. Oh, okay. So saya tak payah baca smart guide lah, boleh? Saya cerita kat sini je, boleh? Boleh. Okay. Boleh, madam. And then, so kalau korang tengok kat sini kan, ni graf ni. Okay. So this is gestation. Gestation tu maksudnya umur kandungan lah. Umur kandungan, korang punya pregnancy age. So kita start dengan kan kita kan start daripada hari pertama. Kita start, gestation ni start dengan first day of last period. Last period. Maksudnya faham tak? Maksudnya yang lelaki mungkin tak faham lah. Yang perempuan faham tak? Faham je. Faham so kalau maksudnya bulan lepas, last period korang bulan lepas, bulan apa? Bulan 10 kan? Tapi kalau bulan 11 ni korang tak datang period. So bulan 10, okay, bulan 10 hari pertama period korang yang bulan 10 tu. So that is first day of last period lah. So itu kiraan hari dia. Okay, and then awal-awal tu kita akan nampak bila berlakunya fertilization, nampak tak? HCG dia akan meningkat. Kenapa dia meningkat ni? At this point, akar chorion tu baru membentuk. HCG baru dihasilkan lah. Sampailah dekat minggu ke-8. Okay, maksudnya korang dah 8 minggu pregnant. 8 minggu pregnant. HCG dia sangat banyak. Dia sangat banyak sampai tahap dia keluar sebagai air kencing. That's why orang nak test pregnancy, kita test air kencing. Kenapa? Sebab bila dalam tempoh 7 hingga 10 minggu, okay, 7 hingga 10 minggu pregnant, masa tu HCG korang sangat banyak sehingga dia terkeluar melalui air kencing. Okay, so bila korang buat pregnancy test, dia naik lah. Clear tak? Clear? Clear? Okay, and then lepas daripada tu, nampak tak apa jadi kat HCG? What happened to HCG? Merudum jatuh. Dia dah merudum jatuh. Maksudnya, kenapa dia jatuh kat sini? Ada lagi tak chorion? Makin menghilang. Yes, Tak ada. chorion dah tak ada. Chorion dah menghilang. So at this point, HCG level decrease. Decrease pun salah. Decrease. Okay, so bila HCG level decrease, corpus luteum dia akan degenerate. Habis tu tak adalah kita punya estrogen dengan progesteron. Tak ada. Kenapa? Sebab kenapa, apa function kita hasilkan chorion tadi? Ialah sebenarnya chorion tu nanti dia akan membentuk placenta. Placenta yang kita cakap uri tu. So chorion tu dia datangnya daripada trophoblast membentuk chorion membentuk placenta. So at this point, chorion dah tak ada sebab dia dah jadi sangat besar, dah sangat stable, akar-akar dia dah masuk memang betul-betul dalam dinding rahim. Okay, and then at this point macam dia dah ada macam membentuk sedikit tali pusat
kepada sedikit tali pusat kepada kita punya fetus tu. Okay, so at this point placenta yang akan take over function chorion. So bila function taken over by placenta, so placenta agak disekret apa? Disekret apa? Estrogen dengan progesteron. Yes, estrogen dengan progesteron lah. Estrogen and progesteron. Macam korang punya cikgu kimia tak ada. So datang cikgu ganti korang. Cikgu ganti korang ajar bio. Boleh ke macam tu? Tak boleh lah kan. Sebab kita nak take over function yang lama. So kita akan buat benda yang sama lah. Okay, so placenta tu dia akan secret estrogen dan juga progesteron. That's why sekiranya orang cakap uri koyak kan. Uri koyak. Kalau orang pernah dengar lah. So uri koyak tu bahaya. Sebab apa? Sebab bila uri koyak, placenta tu koyak, means that dia tak boleh nak hasilkan estrogen dengan progesteron dengan baik. So boleh menyebabkan miscarriage. So bila ada estrogen, ada progesteron, kita boleh maintain kita punya pregnancy. Okay, progesteron also inhibits prolactin and oxytocin secretion. Progesteron, dia punya additional function lah. Dia akan inhibit prolactin. Prolactin tu ialah hormon susu. Hormon susu. That's why kalau korang pernah dengar lah, kakak-kakak korang ke mak korang pernah cerita ke, okay, orang yang pregnant dia tak boleh susukan badan. Dia tak boleh hasilkan susu badan. Pernah dengar tak? Kenal je. Nah, macam apa nama? Macam saya, masa saya pregnantkan si Alisha, masa Akil umur setahun lebih. So bila saya pregnant, automatic Akil dia tak nak susu badan saya. Kenapa? Sebab at this point body kita Allah jadikan tak nak bagi perempuan ni terlalu terbeban kan. Allah kan sayang perempuan kan. Okay, so dia tak nak bagi wanita ni terlalu terbeban. Allah jadikan bila kita pregnant, susu badan kita dia akan berubah rasa tau. Dia akan berubah rasa yang sangat tak sedap untuk budak tu. So automatically budak tu tak nak dah. Dia akan tolak kita punya breast milk sebab perubahan rasa tu menyebabkan dia tak nak. Dan bila dia tak nak, so susu kita akan berkurang. Kenapa susu kita berkurang? Sebab progesteron ni dia inhibit prolactin. So bila tak ada prolactin, tak ada susu. Faham tak? Faham, Madam. Faham Okay. And then satu lagi, progesteron ni dia inhibit oxytocin. Oxytocin ni ialah hormon contraction. Contraction tu masa bila? Masa bersalin. Masa nak bersalin. So kalau korang tengah pregnant second trimester, logik tak ada contraction? Logik tak? Logik. Tak. Kalau ada contraction Premature. masa second trimester, dia akan menyebabkan korang keguguran lah. Sebab at this point, Faham? second trimester, baby korang sangat kecil lagi tau. That your fetus is underdeveloped. Second trimester ni dalam minggu ke-14 hingga 14 tambah 13 apa? Minggu ke-27. So untuk korang lahirkan baby yang normal, walaupun dia premature, dia mesti kena dalam 28 minggu ke atas. 28 minggu okey. Okey, 27, 14 hingga 27 ni sangat kecil lah. Sangat-sangat kecil. Kalau lahir pun mungkin dalam 500 gram. Dan dia akan, kalau dia survive pun dia akan ada banyak masalah. Dia akan, lungs dia mudah collapse, jantung dia mungkin berlubang ke ataupun valve dia tak match lagi ke. So dia akan ada banyak masalah. Okay, so that's why pentingnya untuk kita maintain secretion of progesterone supaya oxytocin tidak dihasilkan. Kenapa tak nak hasilkan oxytocin? Sebab kita tak nak ada contraction at this point. Kenapa tak nak ada contraction? Kalau tak nanti miscarriage. Faham? Faham, Madam. Faham Okay. So, tengok dekat graf ni tadi. So, korang nampak bila HCG dah rendah kat sini, dia punya intersection ni. Okay. So, korang nampak estrogen dengan progesteron menaik dengan jayanya. Kenapa? Sebab at this point placenta dah ada.
placenta ni struktur dia lagi kukuh berbanding dengan chorion. So dia punya estrogen level lagi tinggi berbanding dengan semasa HCG ada. Okay, so estrogen dengan progesteron naik dengan jayanya lah. And then, so ni masa third trimester. So minggu ke-28 hingga minggu 40 lah. Okay, so level of estrogen and progesterone increase. Okay, menaik dengan jayanya. Kenapa? Sebab kita nak prevent miscarriage. Okay, at late stage of third trimester, tertinggal kat trimester tu, the level of estrogen is lagi tinggi, is higher than progesterone. Kenapa? Dekat sini, dekat hujung-hujung ni dah nak beranak tau. Ni tempoh-tempoh dah nak beranak ni. Okay, tempoh-tempoh dah nak beranak ni. So korang nampak estrogen dia memang jauh lebih tinggi berbanding dengan progesteron. Kenapa? Sebab estrogen bila dia terlalu tinggi, kan korang kena faham tau, dalam body kita everything is must kept at the balance kan, equilibrium. Everything mesti kena balance, mesti kena equilibrium. Kalau dia terlebih ataupun dia terkurang, dia akan ada efek lain. Okay, so in this case, bila estrogen is too high, tinggi sangat berbanding dengan progesteron, dia akan induce birth. Apa maksud induce birth? Menyebabkan untuk dia beranak. Apa? Beranak. Positive feedback. Belum lagi. This one belum lagi. Ini belum lagi. Okay. So induced birth tu maksudnya dia akan mengeluarkan tanda-tanda untuk melahirkan. Dia akan mengeluarkan tanda-tanda untuk melahirkan. Contoh tanda macam masa tu mungkin korang akan nampak darah sikit keluar ke, ataupun korang rasa perut korang keras ke, korang rasa apa lagi Medium. Apa dia? Kalau Aiman? contraction Kalau air medium. ketumpan. Air ketumban. Air ketuban. Air ketuban, bukan ketumban. Ketuban. This one is amniotic fluid. Salah satu tanda lah bila air ketuban korang pecah ke amniotic fluid. Yang contraction tu Ira ialah bila korang rasa perut korang mengeras. Dia mengeras. Nak tunjuk. Ni Baymax versi perempuan. Ya sayang. Kakak simpanlah dulu kakak. Kakak simpanlah dulu. Okay. Contraction tu dia rasa keras di sini. Dia rasa keras di sini. Dia bukan keras kat bawah, dia keras kat atas. So itu contraction. Tapi contraction ni dia boleh jadi 2 minggu atau 2 minggu sebelum bersalin. So ada orang macam dia jadi sekejap je, ada orang macam lama dia punya contraction dia. Itu doalah pada Allah banyak-banyak supaya dia tak lama sangat lah. Sebab benda tu sakit. Okay? Faham tak? Faham okay. And then sampailah masa nak beranak. Okay, sampai masa nak beranak. Ya. Nak ni. Yang ni ialah puzzle kakak nak main malam ni ke? Tapi jangan hilangkan, okay? Kakak main kat bawah je lah. Main kat bawah je. Bukan, it's not puzzle. This one is baby. Sekejap. Saya nak. Apa dia? Ya, betul. Okay, so sebelum kita cerita pasal anak beranak tu, saya macam nak summarizekan balik sikit. Okay, so kita punya trophoblast. Okay, so dekat sini ialah trophoblast. Okay, and then trophoblast dia akan secrete HCG. HCG dia akan maintainkan corpus luteum. Sekejap kakak. Ibu ada kelas lah sayang. Okay. And then corpus HCG dia akan maintainkan corpus luteum. Corpus luteum dia akan hasilkan apa? Estrogen, progesteron. Estrogen dengan progesteron. So estrogen dengan progesteron ni dua-dua function dia untuk maintain thickness of endometrium.
Okay, so kenapa nak kena tebal? Kenapa nak kena tebal? Okay, function dia ialah untuk prevent miscarriage. Okay, sampailah apa nama? Sampai bila? Sampai hujung end of first trimester. Okay, sampailah hujung first trimester. So bila sampai dekat hujung first trimester, at this point HCG awak menurun. HCG decrease. Okay. Abang ni kan. Okay. So bila HCG decrease, at this point, okay, awak dah ada placenta. So placenta pula yang akan take over untuk hasilkan estrogen dengan progesteron. So estrogen dengan progesteron ni dia akan meningkat dengan jayanya, dia akan increase throughout pregnancy. Okay, lagi sekali untuk prevent miscarriage. Okay, boleh? Boleh. Okay. Boleh. Okay, Madam nak apa dia? ini nak tanya myometrium dengan endometrium tu sama ke? Tak sama. Tapi jap. Myometrium tu dekat mana tu? Dekat dia kata rise in estrogen stimulates the production of receptors auxin hormone at the myometrium uterus. Oksitosin tu dia dekat, itu masa nak beranak tu. Itu masa nak beranak, bukan masa pregnant. Itu parturition. Myometrium. Parturition tu apa? Parturition tu nak beranak loh. Sekejap Dia macam endometrium tu yang tebal tu. Ni kan korang punya uterus. This is uterus korang. Okay. So yang mengembang mengecut tu ialah uterus wall. Okay, dinding uterus. Okay, yang sel darah banyak-banyak tu yang tebal tu. Okay, yang tebal tu ialah ni. Macam ni kan, saya buat tebal macam ni. Ini ialah endometrium. Yang paling surface dia ni ialah myometrium. Sebelum ni kita refer sekaligus je. Endometrium dengan myometrium tu kita refer dia sebagai endometrium je lah. Sebab dia actually almost the same thing. Cuma myometrium tu dia punya surface paling atas. Faham tak? Faham, madam. Faham Okay, and then now kita nak beranak. Korang lah pula, saya dah beranak dah. Okay. So, kita start dengan saya conteng dululah, boleh tak? Conteng dulu Okay, so late stage of third trimester. Okay, late stage of third trimester yang saya dah bagi tahu tadi, yang pertama ialah estrogen dia lebih tinggi daripada progesteron. Okay, so bila dia lebih tinggi, dia lebih tinggi kat sini, so dia akan menyebabkan cause oxytocin receptor in uterus tau. Okay, in uterus, sebab oxytocin receptor ni ada dua, dalam baby dan juga dekat dinding rahim. Okay, pada fetus dan juga dinding rahim. Okay, in this case dekat in uterus. Okay, so dia akan stimulate. posterior
pituitary gland of dua-dua. Okay, of both mother and fetus. Okay, dia akan stimulate posterior pituitary gland ni kat mana? Kat mana posterior pituitary gland ni? Kat otak. Yes. Kita punya brain. Okay, kita punya brain dekat dengan hypothalamus. Yang biasa korang dengar anterior pituitary gland. This one is posterior. Anterior tu depan. Posterior tu belakang. Okay. So, dia akan stimulate dua-dua. Maksudnya dia akan hantar signal. Okay, signal lah. Dia akan hantar signal kepada dua-dua pituitary gland. Mak punya dan juga anak punya. Kenapa? Okay, sebab dia nak suruh pituitary gland ni hasilkan oksitosin. How do you spell oxytocin? Oksitosin. So remember saya cakap oksitosin tu function dia untuk buat contraction. Okay. So mother hasilkan oksitosin, fetus pun hasilkan oksitosin. So oksitosin ni dia macam signalkan distress tau. Dia macam signalkan distress. Tahu tak distress tu apa? Distress. Tahu tak distress tu apa? Kalau orang distress duduk dan diam tak? Tak. Dia macam sakit. Dia macam tak selesa. Dia macam dia distress lah. Dia macam sangat stres. Dia macam alah cepat-cepatlah keluar. Macam gitulah. Okay, so baby pun sama. Baby pun dia akan rasa macam pusing. Dia pusing. Kejap kaki dia ke kanan, kaki dia ke kiri, kejap kaki dia ke atas pula. So dia macam memang sangat distress lah. So korang dah rasa sakit korang sendiri. Korang rasa juga sakit baby tu distress dekat dalam perut korang. Macam tu. Okay. And then, so oksitosin ni basically apa yang oksitosin ni buat ialah dia akan menyebabkan berlakunya contraction. Okay, contraction ni dia dia macam perut korang mengeras ke atas. Bila perut korang mengeras ke atas, dia akan tolak baby tu ke bawah. Pada masa yang sama, baby juga dia macam dah distress, dia menendang kaki tu ke atas. So dia pun turun ke bawah. Faham tak? Aduh lah hai. Ni kaki dia ni. Kaki dia ni bila dia distress, dia tak duduk diam-diam macam gini dah. Dia akan tendang. Dia akan tolak perut korang tu. Bila tolak, kepala dia akan turun bawah lah. Macam tu. Okay. And then, so berlakulah contraction. Contraction ni untuk jangka masa yang agak lama lah. Biasanya dalam 2 jam sekali. Ataupun lepas makin lama makin kurang. So, tiba masa nak beranak dia 5 minit sekali. So sakit tu 5 minit sekali. So dia start dengan 2 jam sekali. Korang rasa sekejap main-main. Lepas tu okey balik. Tapi sampailah dia 5 minit sekali. Okay, 5 minit sekali tu dah menggelepur dah. Okay, and then at this point bila berlakunya contraction. Nampak dengar tak buat menjerit. Okay, bila berlakunya contraction. So baby starts to move. Allah, eja pun tak betul. To move through birth canal. So dia dah, at this point korang punya air ketuban memang dah pecah. Korang punya maksudnya dia dah macam melepasi cervix ni, dah nak masuk dekat kita punya vagina lah. Mungkin ambil masa sikit lah kot nak sampai vagina. Okay, so kat sini bila dia lalu dekat kita punya birth canal tu kan. So birth canal tu ialah kita punya cervix. Sakit tak cervix kita? Sakit tak? Rasa-rasa. Fikir-fikir lah. Sakit lah. Aduh lah. Okay, so bila dia sakit, okay, dia akan dia macam, saya tulis sikit lah. Pressure in cervix, okay, signal to posterior pituitary gland of mother
and fetus. Okay. Sekejap, tak nak tadi mesti panjang sangat. Padam. Terpendekkan je lah. Sakit. Sakit cukup. Pain in cervix. So, bila sakit dekat cervix tu, apa yang dia buat, dia akan hantar balik signal tu. Kepada posterior pituitary gland. So, bila dia hantar balik posterior pituitary gland cakap, oh sakit Okay, more oxytocin please. So, oxytocin lagi banyak. So, contraction lagi banyak. Lepas tu, baby gerak lagi keluar, maksudnya menghala keluar lah. Lagi banyak lah baby keluar. Okay. And then, sakit lagi. Okay. Kita pun hantar signal pada posterior pituitary gland. More oxytocin please. And then benda tu ongoing. Faham tak? Faham So this kat sini dah kita panggil sebagai positive feedback. Okay, dah sakitkan lagi. Dah keluarkan lagi. Macam tu. Okay. Dah banyakkan lagi. Okay, dah jerit lagi. Apa dia long? Okay. Sampailah kat sini. Contract. Okay, stimulate placenta to make prostaglandin. Sekejap tengok balik. Okay, sampailah bila contraction is too much, dah banyak sangat. Contraction increase in frequency. Maksudnya makin kerap lah. Makin kerap. Okay, so apa yang dia buat, okay, dia akan signal placenta untuk secrete prostaglandin. Okay, so untuk secrete prostaglandin, sama juga function dia ialah untuk contraction tu makin kerap. Makin banyak contraction. Sampailah contraction macam itulah. Dah beranak, siap. Faham tak? Okey tak korang? Faham. Faham Macam tu lah. Gitulah cerita je. Habis.